Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Cikgu Hasifah King. Pada video kali ini Cikgu akan berkongsi dengan subjek sains tingkatan 3 KSSM bab 5 termokimia, standard kandungan 5.1, tindak balas endotermik dan eksotermik. Standard pembelajaran 5.1.1 mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. 5.1.2 menghubung kait haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. 5.1.3 menjalankan eksperimen untuk membanding dan membeza tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik. 5.1.4 menjelaskan dengan contoh tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. 5.1.5 mereka bentuk bahan yang menggunakan konsep tindak balas eksotermik dan endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan. So, apakah yang akan anda pelajari daripada bab 5? Yang pertama sekali, apakah maksud termokimia? Yang kedua, apakah tindak balas endotermik dan eksotermik? Dan yang ketiga, apakah kepentingan konsep tindak balas endotermik dan eksotermik dalam kehidupan harian? Info sains ya. Awalan ekso berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud luar, manakala akhiran termik berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud haba. Awalan endo pula berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud dalam. Apakah maksud termokimia? Iaitu termokimia ialah bidang sains yang mengkaji tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. So tindak balas kimia ini boleh dikategorikan kepada dua jenis. Berdasarkan perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku, iaitu tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. So di sini tindak balas kimia terbagi kepada dua, iaitu tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik, ekso itu maksudnya luar, termik adalah haba. Haba dikeluarkan ataupun dibebaskan ke persekitaran dan suhu persekitaran akan meningkat. Ini adalah disebabkan oleh tindak balas kimia. Tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik iaitu endo. Indo. Kita boleh ingatlah Indo tu kan. Indo game. Endo ya. Endo maknanya dalam. So termik adalah haba. So endotermik adalah haba diserap dari persekitaran. Dan suhu persekitaran akan menurun ya. Ini disebabkan oleh tindak balas kimia. Ini adalah eksperimen 5.1 oleh kerana pada masa sekarang pelari-pelari tidak dapat menjalankan eksperimen. So di sini cikgu hanya kongsikan eksperimen itu ya. So kita tengok di sini eksperimen 5.1 iaitu tujuannya adalah membanding ya dan membezakan tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. So pernyataan masalah adalah apakah persamaan dan perbezaan di antara tindak balas endotermik dan juga eksotermik. So hipotesis kita adalah tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. So pembalik ubahnya adalah yang dimanipulasikan adalah sebatian yang terlarut atau dicampur dengan air. Yang bergerak balas adalah bacaan akhir suhu. So yang dimalarkan adalah isi padu air. So bahan adalah air, serbuk natrium hidrogen karbonat, natrium hidroksida, amonium klorida, larutan natrium hidroksida 0.1 molar, dan asid sulfurik 0.1 molar. Radas adalah cawan polistirena, bikar, termometer dan silinder pengukur. Bagaimana dia punya prosedur? 50 ml air disekat dan dituangkan ke dalam cawan polistirena. Air dibiarkan di dalam cawan polistirena selama 2 minit.
So kalau kita dalam bersemuka di sekolah di makmal, kita boleh lakukan eksperimen ini. Air dalam cawan sebelum tindak balas kimia berlaku diambil dan dicatatkan, ya. Okay, kemudian masukkan 2 spatula serbuk amonium klorida ke dalam cawan polistiren. Kemudian kacau dengan menggunakan termometer sehingga semua amonium klorida terlarut di dalam air. Okay, seperti Raja 1 ni, ya. Okay, suhu maksimum atau minimum yang dicapai akan diukur dengan menggunakan termometer. Okay, langkah 1 hingga 5 tadi diulang dengan menggunakan larutan natrium hidroksida dan asid sulfurik, ya. So kita gantikan dengan larutan tadi dengan natrium hidroksida, ya, dan asid sulfurik. Okey, 25 ml asid sulfurik disukat dan dituangkan ke dalam cawan polistirena. Okey, asid itu dibiarkan di dalam beker selama 2 minit. Okey. Lepas tu bacaan suhu awal asid itu diukur dengan menggunakan termometer dan dicatatkan dalam jadual. Okey. Kemudian lepas itu 25 ml larutan natrium hidroksida disukat dan dituangkan ke dalam cawan polistirena. Kemudian campuran itu dikacau dengan menggunakan termometer seperti Raja 2. Ya, kita nampak ni. Langkah 1 hingga 5 kita gunakan larutan natrium hidroksida dengan asid sulfurik. Okey, seperti Raja 2 ni. Okey, suhu maksimum atau minimum dicapai menggunakan termometer yang dicatatkan dalam jadual. Okey. Ulang langkah 7 hingga 11 ni dengan menghentikan natrium hidroksida ni pula kita gantikan dengan serbuk natrium hidrogen karbonat. Okey, so catatkan pemakaian, kita tengok pemakaian. Okay. Pertama sekali bahan tindak balas, ya, natrium hidroksida dan air. Okay, suhu awalnya adalah 30%. Okay, suhu maksimum atau minimum sesini 42 darjah, so suhu maksimum. Okay, so suhunya bertambah. Okay, jadi eksotermik lah jenis tindak balas dia. Okay, amonium klorida dan air. Okay, suhu awal adalah 30 darjah, ini adalah 24 darjah. Okay, so endotermik, ya, suhunya menurun, so itu adalah tindak balas kimia endotermik. Klorid dan natrium hidroksida, ya. Yang ini asid, ya, asid dengan natrium. Okay, suhu awal adalah 30. Okay, suhu akhir adalah 38 darjah. So meningkat. So meningkat maknanya tindak balas eksotermik. Okay, bila asid tadi dicampur dengan natrium hidrogen karbonat, okay, suhu awal sama 30 darjah Celsius. Suhu akhir adalah 22 darjah Celsius. Okay, so ini adalah tindak balas endotermik. So, perbincangan adalah nombor 1, semasa tindak balas eksotermik, haba dibebaskan ke persekitaran. Okay, bacaan termometer akan meningkat dan bekas akan berasa panas. Okay, yang kedua, semasa tindak balas endotermik, haba adalah diserap dari persekitaran. Okay, bacaan termometer akan menurun dan bekas akan berasa sejuk. Apabila bacaan termometer meningkat, ini menunjukkan tindak balas yang berlaku adalah tindak balas eksotermik. Okay, apabila bacaan termometer menurun, ini menunjukkan tindak balas yang berlaku adalah tindak balas endotermik. Okay. So, kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Okay. Tindak balas antara natrium hidroksida dan air serta asid hidroklorik dan larutan natrium hidroksida merupakan tindak balas eksotermik. Okay. Manakala tindak balas antara amonium klorida dan air serta asid hidroklorik dan natrium hidrogen karbonat merupakan tindak balas endotermik. Okay, ini adalah persamaan dan perbezaan di antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. So, persamaannya adalah kedua-duanya melibatkan perubahan suhu. Okay, so kalau eksotermik ialah haba dibebaskan, okay, menyebabkan suhu persekitaran akan meningkat. Okay, contohnya respirasi. Okay, so endotermik pula adalah haba itu diserap, okay, menyebabkan suhu persekitaran akan menurun. Okay, contohnya fotosintesis. Okay, ini adalah contoh tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan hari. Okay, so pembakaran bunga api. Okay, adakah ini endotermik ataupun eksotermik? Ya, so kita boleh tengok, ya. Okay, adakah
hasil tindak balas itu berasa panas ataupun sejuk. Okay, so kalau berasa panas maknanya eksotermik ya. So pembakaran bunga api adalah eksotermik. Okay, fotosintesis adalah endotermik ya. Haba adalah diserap. Seterusnya membuat kek ya. Membuat kek adalah serap haba ya. Haba itu adalah diserap. So ini adalah endotermik. Okay. Respirasi. Okay, respirasi adalah eksotermik. Okay, so ini adalah rumusan daripada buku teks, iaitu termokimia adalah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Okay, dengan dua cara, iaitu bila haba dibebaskan ke persekitaran, itu adalah tindak balas eksotermik. Okay, yang berlaku dalam proses pembakaran kertas, letupan bom, respirasi, peneutralan asid dan alkali. Okay, dan ini akan menyebabkan suhu akan meningkat. Okay, dalam hasil tindak balas. Okay, dan yang kedua adalah haba diserap daripada persekitaran dalam tindak balas endotermik. Okay, proses yang berlaku dalam endotermik seperti fotosintesis, membuat kek, pengekstrakan besi daripada besi, melarutkan garam amonium dan air. Ini akan menyebabkan suhu menurun dalam hasil tindak balas. Aplikasi eksotermik dan endotermik dalam pek panas dan pek sejuk. Ini adalah pek panas. Pek ini mengandungi air dan garam magnesium sulfat dan kalsium klorida. Dipek secara berasingan ya. So air dan garam bercampur. Membran nipis yang memisahkan air dan garam akan pecah. Garam larut dalam air, so tenaga haba diserap dari persekitaran, ikatan antara molekul garam akan terputus, so ion garam tadi yang terbebas akan membentuk ikatan dengan air. So tenaga haba dibebaskan lebih banyak daripada yang diserap. Ini memberikan kesan pemanasan. So pek akan panas. So, pek panas biasa digunakan untuk rawatan otot ya, dan biasa digunakan dalam pek makanan segera. Pek sejuk pula ya. Pek sejuk pula dia mengandungi air dan garam amonium nitrat dan garam urea yang dipek secara berasingan. Situasinya air dan garam tadi akan bercampur. Apabila pek haba itu ditekan atau dipicit, membran nipis yang memisahkan air dan garam akan pecah. So tenaga haba diserap dari persekitaran. Ikatan antara molekul garam akan terputus. Ion garam yang terbebas akan membentuk ikatan dengan airnya. So tenaga haba dibebaskan sedikit ya daripada yang diserap. So ini akan memberikan kesan penyejukan. So pek akan sejuk. So gunanya pek sejuk ni adalah untuk menyejukkan tangan, kaki atau bahagian badan yang tercedera. Pek ini menyerap haba untuk memanaskan bahagian badan yang bersentuhan dengan. Pek ini mengandungi amonium nitrat atau garam urea. Jumlah tenaga yang diserap melebihi jumlah tenaga yang dibebaskan, so menyebabkan kesan penyejukan. Buatan pek panas dan pek sejuk. Pek panas atau pek sejuk mengandungi dua beg plastik. Beg plastik yang di sebelah luar dibuat daripada plastik tebal yang lebih kuat dan diisi dengan serbuk bahan kimia. Beg plastik yang di sebelah dalam dibuat daripada plastik yang nipis, yang lemah dan mengandungi air. So apabila beg ditumbuk beg plastik yang berada di sebelah dalam akan pecah. So air bercampur dengan serbuk bahan kimia, melarutkannya dan larutkan menjadi sangat panas atau sangat sejuk. Bergantung kepada bahan kimia yang dimasukkan, yang digunakan. So pek panas, bahan kimia yang sesuai digunakan untuk menghasilkan tindak balas eksotermik apabila bercampur dengan air adalah kuprum 2 sulfat kontang, kalsium klorida kontang, kalsium klorida dan magnesium klorida. Untuk pek sejuk pula, bahan kimia yang sesuai digunakan untuk menghasilkan tindak balas endotermik apabila bercampur dengan air adalah amonium nitrat, kalsium nitrat, natrium thiosulfat.
kita lihat praktis formatif 5.1 muka surat 154 di buku teks ya. So, soalan nombor 1, definisikan jenis tindak balas kimia yang berikut. Okey, pertama adalah tindak balas endotermik ya, iaitu jawapan dia tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. So, kalau serap itu adalah endo. Ya, tindak balas eksotermik pula ialah tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Okey, soalan yang kedua, apakah maksud termokimia? Okey, iaitu termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Okey, soalan ketiga, mengapakah suhu badan kita meningkat semasa melakukan aktiviti fizikal yang cergas? Okey, so jawapannya adalah kadar respirasi meningkat semasa menjalankan aktiviti fizikal yang cergas. Oleh sebab respirasi merupakan tindak balas eksotermik, haba yang dihasilkan oleh tindak balas eksotermik itu diserap ke dalam badan kita. Oleh itu suhu badan meningkat. Yang keempat, nyatakan satu contoh masalah global yang disebabkan oleh tindak balas eksotermik. So, jawapannya sini adalah pemanasan global. So, berikan satu idea untuk menyelesaikan masalah yang disebutkan di soalan 4A, iaitu dengan mengurangkan pembakaran bahan api fosil. Soalan yang kelima, nyatakan jenis tindak balas yang paling baik bagi menghasilkan bahan untuk melegakan kekejangan otot. So, di sini adalah tindak balas eksotermik. So, terangkan jawapan anda. Tindak balas eksotermik membebaskan haba ke persekitaran, dan meningkatkan suhunya. Suhu yang tinggi itu dapat melegakan kekejangan otot. Setakat itu sahaja untuk kali ini. Lagi di video yang akan datang, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.